Shalom, salam sejahtera dan selamat datang ke saluran Rapsodi Reality. Hari ini bertarikh Februari 20 dan kita akan mendengarkan perkongsian firman Tuhan dari Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Anak Sulung Bapa. Haleluya. Ayat pembuka kita adalah dari buku Kolose bab 1 ayat 18 yang berbunyi, "Dan dialah kepala tubuh, iaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dia yang lebih utama dalam segala sesuatu." Puji Tuhan. Perhatikan bahawa Alkitab tidak memanggil Yesus anak sulung Maria. Sebaliknya, dia dipanggil sebagai anak sulung daripada kematian. Ia bercakap tentang kematian rohani, kerana Yesus mati secara rohani. Dosa-dosa kita telah diletakkan ke atasnya, seperti yang ditulis dalam buku Yesaya bab 53 ayat 6 dan buku 1 Petrus bab 2 ayat 24. Kerana dia adalah wakil untuk semua orang yang berdosa. Tetapi setelah memenuhi tuntutan keadilan yang benar, Allah membangkitkan dia dari kematian. Haleluya. Apabila dia dibangkitkan dari kematian, Allah menyatakan, "Engkaulah anakku. Pada hari ini, aku telah menjadi bapamu." Haleluya. Itu adalah dari buku Kisah Para Rasul bab 13 ayat 33. Itulah sebabnya dia dipanggil anak sulung atau anak pertama bapa. Sebelum kematiannya, dia dipanggil satu-satunya anak bapa. Yesus sebagai anak sulung bapa bermakna dia adalah kepala dan kita, iaitu gereja, adalah tubuhnya. Allah membangkitkan dia dari kematian bersama-sama dengan tubuhnya. Oleh sebab itu, kita tidak dapat dipisahkan dengannya. Dia mempunyai ciptaan baru yang dilahirkan dari bapa. Alkitab berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Itu dipetik dari buku Roma bab 8 ayat 29. Dialah yang pertama di antara kita. Dan sebagaimana dia, sebegitu juga kita di dunia ini. Haleluya. Dia adalah kemuliaan Allah. Dan seperti dia, kita juga adalah kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan dia telah membawa banyak anak kepada kemuliaan. Itu dipetik dari buku Ibrani bab 2 ayat 10. Dialah yang pertama dilahirkan semula. Dan seperti dia, kita juga telah dilahirkan semula. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Seperti yang dibaca dari buku 1 Petrus bab 1 ayat 23. Terpujilah Tuhan. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, marilah kita membaca doa ini bersama-sama. Ya Bapa, aku bersyukur atas kematian Yesus yang menggantikan tempatku, di mana dia telah diserahkan atas kesalahan-kesalahanku dan dibangkitkan kembali demi pembenaran aku. Sekarang, aku berjalan dalam kesedaran tentang kesatuanku dengannya, hidup di dalam dan menyatakan kebenaran-Mu, berkuasa dan memerintah bersama dengan Kristus dari alam syurga. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Untuk merenungkan dan memahami perkongsian kita dengan lebih mendalam, kami sarankan kalian mengkaji ayat-ayat Injil berikut. Dari buku Efesus bab 2 ayat 19 ke 22, dari buku Ibrani bab 2 ayat 11, dan dari buku Yohanes bab 20 ayat 17. Haleluya. Kami percaya yang anda telah diberkati dengan perkongsian mesej pada hari ini. Oleh itu, berkatilah orang di sekeliling kamu dengan berkongsikan mesej ini dengan mereka. Jumpa lagi esok. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rapsodi Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu,
Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.